host Jangan korang tap tempat lain dia tak keluar love tu. Korang kena tap around muka host ni, kawasan sini. Gitu. Okay. Anyway, siang tadi saya kalau orang DM saya dekat TikTok ni, saya tak boleh nak baca. Sebab dulu saya pakai full layar untuk live, tapi phone tu selalu lag teruk. Jadi saya guna phone ni pula untuk saya live. Jadi saya tak boleh nak check lah DM. Okay. Lepas tu saya nak bagi tahu kat korang yang apa ni, kalau korang DM saya tak boleh nak baca lah. Senang cerita. Lagi satu, kalau rasa dia macam ni tau, ada satu DM dia berbunyi macam ni. Kau ni berani naikkan yang lemah aja. Dia cakap macam tu dekat saya. Dia kata saya ni berani naikkan walaun yang lemah aja. Saya mana tahu walaun tu lemah ke kuat. Saya bukan kenal dia. Saya bukan kenal orang yang nak naik itu. Orang yang tak biasa nak naik, saya tak tahu dia siapa. Kan? Lebih-lebih lagi akaun palsu. Kita tak tahu dia tu ahli parlimen ke, magistrate ke, doktor ke, ahli muzik ke, macam gitu. Jadi kadang-kadang saya kan, kalau akaun yang saya tak kenal ni, sekarang ni saya macam tak ada masa lah nak pergi check satu-satu akaun sama ada penyokong siapa. Kadang-kadang korang ni private kan. Kadang-kadang dia orang ni private kan, dia orang punya apa, dia orang punya following apa semua tadi tak boleh tengok dan tak ada video langsung. Dia akaun palsu kan. Jadi janganlah tuduh kata saya ni pilih yang lemah. Saya tak tahu sama ada dia tu lemah ke kuat ke, saya tak tahu. Dan kalau yang petang tadi tu yang kata konon-kononnya saya tak nak naikkan dia sebab dia tu gagah, tapi saya tak nak naikkan dia sebab saya takut. Saya buka sekarang ni gelanggang untuk awak dan saya saja. Tak ada masalah. Jom. Kita berdua pun tak ada masalah. Kan? Kalau awak rasa awak ni hebat sangat, saya ni tak adalah tahu semua. Tapi bolehlah nak ajak bergaduh tu. Okey. Ada satu rujukan dan pujaan walaun dan walauntik ni telah mengatakan bahawa Mahathir ni adalah wali. Okeylah. Tak tahu nak mula daripada mana, kan? Tun Mahathir pada, sekejap tengok tarikh, 4 Disember 2016. Yes, 4 Disember 2016. Dia mengeluarkan satu kenyataan. Dia mungkin berseluruh lah. Dia kata Rasulullah mana ada 2.6 bilion dalam akaun. Di dalam akaun Baginda juga tidak ada akaun 1MDB. Dia bergurau macam tu. Ramai orang yang beristighfar dan terkejut lah. Kalau ikut sejarah Mahathir ni, Atuk Saka ni, dia bukan kali pertama menghina Rasulullah SAW. Pada tahun 97, Tun Mahathir pernah mempelekehkan janggut Nabi dan berkata, siapa tahu janggut Nabi macam mana? Siapa biasa tengok janggut Nabi? Ada gambar? Di zaman tu bukan ada jilet, dia kata. Itu ke wali yang dikatakan oleh Bengali Todi? Itu ke yang dikatakan oleh wali oleh Bengali Todi? Anak dia, Marina, yang ada bersama dalam NGO Sister in Islam. Kau pergi tengok Sister Islam tu macam mana dulu, lepas tu kau sembang aku. Okay? Jadi dia kata apa masa tu? Pisau cukur pun tiada zaman tu. Saya invite orang yang kata itu pertanyaan. Silakan.
Saya invite orang yang kata itu pertanyaan cukur pun dia ada zaman tu, dia kata. Jadi macam mana nak cukur? Naik unta sana sini, bukan boleh dapat air daripada pasir. Jelaslah kurang ilmu agama. Oleh kerana keceluparan Mahathir ni membuatkan Barisan Nasional kehilangan kerusi Parlimen Arau pada pilihan raya kecil 1998. Jadi tak heranlah Atuk Saka ni bila dia bersama dengan DAP, dia perlu menunjukkan bahawa kononnya dia ni lebih macam mana nak cakap nak tu kan. Tetapi kan, adakah ini bukti-bukti bahawa orang ini adalah wali? Dan sekarang ni diorang ni tak mampu nak serang dasar kerajaan perpaduan, tak mampu nak cari kelemahan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi yang ada hanya satu pilihan saja, tanamkan rasa benci kepada DAP. Caranya dengan main sentimen agama dan kaum lah. Dan kalau kita tengok hari ni, mereka ni PAS juga telah pun menyucikan Mahathir, kan? Dah hilang dah berkenaan dengan peristiwa memali, dosa-dosa memali dan sebagainya. Dan banyak lagi lah dalil yang dikatakan kononnya dia ni dah insaf dan sebagainya. Dulu pun dalam PH kita pun anggap dia dah insaf juga. Tapi last dia yang mastermind untuk nak jatuhkan kerajaan daripada dalam, kan? Dan kalau kita katalah dulu PAS ini tak ada seorang pun yang menganggap Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah seorang peliwat yang hari ni walau-walau uduk canangkan. Semua pemimpin PAS beranggapan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini difitnah. Dan hakikatnya negara kita ni dituduh sekular. Tapi adakah ia berbeza sebelum ini? Malah sejak merdeka lagi kita guna perlembagaan buatan orang putih, bukan undang-undang Islam. Sebab itu jugalah kita ada dua set undang-undang, sivil dan syariah. Dan isu perlembagaan orang putih ni jadikan asas amanat Hadi pada tahun 1981 dahulu. Malah MP Jasin sendiri akui perlembagaan ini adalah sekular. Tapi pada masa akad sumpah sebagai MP Jasin ni, dia pun bersumpah akan pertahankan perlembagaan tersebut. Namun, Islam adalah agama rasmi kerajaan persekutuan hari ini dan itu tertulis dalam perlembagaan dan tak boleh ditukar sewenang-wenangnya. Betul ke tidak? Kan? Perlukan majoriti 2/3 parlimen dan diluluskan juga oleh Majlis Raja-Raja. Kelulusan Dewan saja tak memadai lah. Jadi apa cerita Mahathir reka hari ni berkenaan dengan dia kononnya nak sekularkan negara kita dan sebagainya yang dianggap wali oleh Bengali Todi ni. Wali pada Bengali Todi ni, mungkin wali kepada dia je lah kan. Wali pada Bengali Todi ni duk tuduh macam-macam kepada kerajaan hari ni, termasuklah kepada DAP tu sendiri. Sedangkan dulu dia yang tunggang DAP. Dia mengaku dekat keluar sekejap tu, dia kata apa? Dia kata, saya memang menggunakan DAP untuk menjatuhkan. Kalau tak bersama dengan DAP, macam mana nak menjatuhkan kerajaan Najib masa tu? Tapi kita lihatlah hari ini Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Islam diangkat sebagaimana sepatutnya. Dan DAP sendiri pun sebagai pemerintah di Pulau Pinang berikan begitu besar peruntukan untuk pembangunan Islam. Tak berlaku sewaktu zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri. Yang dianggap wali oleh Bengali Todi itu tak pernah berlaku adil dalam bajet untuk mengangkat dan memperjuangkan atau mengangkat institusi Islam di negara kita, kan? Dalam DAP ada orang Islam. Antara mereka ada yang berkelulusan agama pun ada. Malah ada ahli DAP yang kehidupan hariannya lebih Melayu dan Muslim dari Mahathir itu sendiri. Serius saya cakap. Masuk rumah masih tangga selipar, masih makan dengan tangan. Thank you Ahmad Sofian. Jadi sebenarnya Atuk Saka kau ni dah cukup terdesak dah. Sampai ada, ialah orang kalau tunduk kepada wang ringgit ni, siapa pun dia sanggup anggap sebagai wali, betul tak?
Mungkin ada rahsianya yang sikit lagi akan terbongkar Atuk ni. Dan kroni dia ni yang hanya boleh diselamatkan jika kerajaan ini jatuh. Maka sebab itulah sanggup diorang ni go low as they can lah. Sampai menganggap angkat wali dan sebagainya. Jadi Atuk saka ni sudahlah. Negara ni mesti terus bergerak ke depan. Dan kita dengar juga berkenaan dengan 150 juta pound sterling nak masuk. Untuk nak jatuhkan kerajaan seperti kata Abang Iswadi. Kan? Inilah orang yang cukup kaya ni. Umur dah hampir 100 tahun. Tapi masih lagi nak mengejar dunia. Dah terlebih kaya, bukan cukup kaya dah, terlebih kaya, dah 7 keturunan pun tak habis lagi. Tapi rakyat ramai tak yang susah, rakyat masih ramai yang susah. Jadi usahlah ganggu progres negara kita ni hanya untuk kepentingan peribadi sahaja. Berehatlah, biarlah negara ini maju tanpa gangguan dan hasutan kebencian kaum dan agama seperti apa yang korang buat hari ini. Biarlah negara ini memenuhi potensi dia yang sebenar tanpa ada gangguan. Kita buat pertama kalinya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lawan rasuah betul-betul ni. Dan bayangkan ada yang katakan siang tadi kononnya kita ni nak sudah-sudahlah perpecahan dan sebagainya. Kalau kita tengok ketua kita siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia antara satu-satunya parti yang menyatukan antara parti lain yang telah lama bermusuhan, iaitu DAP dan PAS di bawah satu payung. Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat. Kemudian satukan pula Keadilan dengan UMNO di bawah Kerajaan Perpaduan disertai belasan parti lain. Sekarang ni siapa yang nak memecah belahkan? Adakah Kerajaan Perpaduan hari ini iaitu dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Perikatan Nasional yang ada lebay-lebay dan juga ahli-ahli pengkhianat PPBM tu, kan? Jadi sekarang ni kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dikatakan yang pengkhianat kononnya dulu bermusuh, PAS kutuk Mahathir, Mahathir kutuk Mahyadin, Mahyadin pernah kutuk PAS, si Papa Gorilla kau tu pun pernah hina Mahathir. Tapi sekarang ni diorang bersatu padu, kan? Even yang dulu duk hina Mahathir tu dah jadi balaci Mahathir dah. Begitulah kehebatan PMX kita ni. Dia tu layak digelar Bapa Perpaduan lah. Kerana beliau ada, sama ada secara langsung atau tidak, berjaya menyatukan ramai pihak. Dan GPS Abang Jo telah menyatakan bahawa no more tebuk atap dah. Sokongan nak beralih ke apa ke tidak akan terjadi dan mereka tak akan terima PAS. Dan ramai nanti orang-orang Sarawak yang akan marah lah kalau GPS ni bersama-sama dengan PAS, kan? Di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kepimpinan dah cukup baik dah. Jadi hari ni kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia share tentang kisah pemuda Akafi ni wujud dalam agama yang Kristian, bahkan sumber terawal yang menceritakan kisah mereka ni juga adalah sumber daripada situ, kan? Jadi semua tu kalau kita tengok kisah yang berkisahkan 7 orang ni, pemuda ni, kan, sangat masyhur dalam tradisi awal sekitar Syria yang popular ke abad Masihi ke-6, dan terutama sekali dalam khutbah singkat lah di mana di Syria tu sendiri, kan. Tapi kalau kita tengok hari ni, selepas bertahun-tahun kafir mengkafir antara satu sama lain, kalau kita dapat lihat Mahathir sekarang ini penasihat negeri-negeri PAS. Ironinya, kan? Jadi 16 September 2022, setahun selepas Mahathir amalkan takfiri, belajar daripada PAS yang dulu kafirkan UMNO, PAS lantik Mahathir ni jadi penasihat pada 14 September 2023. Dia lepas setahun tu dia kata PAS ni kafir. 16 September 2022, 14 September 2023 dia dilantik sebagai penasihat. Jadi banyaklah ingatan Nabi bahawa siapa yang kafirkan saudaranya yang Muslim, maka dialah yang menjadi kafir.
Dalil terkini PAS, Abu Sufyan yang jahat akhirnya masuk Islam. Di mata saya ini adalah perkawatan Khawarij menentang Saidina Ali. Kan? Jadi dalil ini sentiasa menyebelahi mereka lah. Dan untuk melawan, tak ada ke orang daripada sebelah sana nak naik? Kita ni lapor laut. Jadi selepas setahun, thank you Captain Han. Selepas setahun benda tu berlaku, mereka dah menyucikan satu sama lain. Memang tak salah nak belajar daripada Mahathir. Pernah jadi PM 22 tahun 22 bulan. Walaupun rakyat susah atas dasar perswastaan yang dia buat dan kronisme berleluasa, tapi ada juga perkara baik yang dia buat. Kita tak nafikan, betul tak? Cumanya si Atok ni kan, dan presiden tu sendiri, presiden PAS sendiri dulu berlebih sangat kutuk Mahathir. Siap cakap layak jadi doktor klinik aja, tapi hari ni dah macam masing-masing jilat ludah sendirilah kan. Jadi sekarang ini kalaulah hebat sangat MB daripada PAS ni sampai nak dijadikan menteri Perdana Menteri Dr. Sam ni, kenapa nak kena bergayut dengan Mahathir kan? Dan hari ni kita nampak diorang ni lagi cuak bila satu persatu terbongkar lah. Dan nak tahu kenapa Mahathir bermati-matian cuba halang Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri tak? Siapa Tun Daim Zainuddin kan, dalam Pandora Papers yang membocorkan rahsia billionaire dan orang-orang ternama, ada nama Tun Daim Zainuddin ni. Dan beliau ni antara orang kanan tu Mahathir Mohamad, terutamanya dalam menyimpan wang di luar negara, di Afrika. Dia ni menguasai sektor perbankan, terutamanya Tanzania, sebuah bank yang bernama ICB lah. Semua orang tahu kan. Jadi kita dengar ni baguslah kalau anak Melayu ni kaya di Afrika, tapi soalannya dari mana wang tu datang kan? Dan bayangkan ketika orang tu sebaya 9 atau 12 tahun masih lagi main gadget dan sebagainya, anak dia dah memiliki syarikat di Cayman Island atas nama mereka. Hebat tak hebat kan? Jadi sekarang ni anak dia memang kaya raya lah, lahir dalam dulang emas dan sebagainya. Jadi hari ni sebab itulah diorang ni cuak sangat. Banyak ramai kroni-kroni yang sekarang ni tengah susah hati. Dan ICB Banking Group ni dimiliki oleh Daim sebanyak 74.4% ketika disenaraikan di bawah London Investment Market dalam tahun 2007, dan nama Josephine muncul di Newton Invest and Finance Limited ini sebagai pengurus perniagaan yang berpusat di Bryanston Square, London. Dan merupakan siapa Josephine ni? Dan bagaimana dia menggunakan aset Singapura, tempat untuk mengeluarkan kekayaan negara untuk beli aset-aset ni. Nanti kita akan ulas kupas lagi lah. Jadi kita tengok yang dianggap oleh nak cakap pasal UAI lagi ke? Kena ada geng lah ke atas ni. Kalau nak cakap pasal UAI kena ada geng lah. Dan hari ni kalau kita dapat lihat, kita masih menanti lagi 150 juta saman kepada PMX tu bagaimana. Dan pada hari ni pula terbongkar berkenaan dengan sebenarnya laporan polis Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin pada 30 Julai 1999. Pada 14 April 1999, tak kala memberikan kenyataan di mahkamah. Saya bacakan Saya merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Saya juga telah merujuk kepada surat-surat dari 3 tokoh korporat ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin. Ketika itu Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas bahawa beliau menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Tun Daim sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya dahulu malahan, sehingga kini saya difahamkan tiada siasatan polis atau badan pencegah rasuah dilakukan.
Okey, dan laporan polis oleh Tun H.S. Lee ini disertakan dokumen untuk membuktikan rasuah 3 pucuk surat yang masing-masing disertakan oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Dan Tan Sri Halim dalam suratnya pada 30 April 1990 menyatakan bahawa beliau memegang amanah sebanyak RM52,208,500 saham di Faber Merlin Berhad dan saham Renong Berhad bagi pihak Tun Daim. Beliau mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut Tun Daim dan penama beliau. Tan Sri Tajuddin dalam surat itu kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 70 juta. Lepas itu Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 150 juta. Kau bayangkan. Okey. Sikit lagi, panjang lagi sebenarnya. Dan ditulis di sini, ini tentunya sebahagian kecil daripada perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Masa tu Datuk Seri lagi. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus meninggalkan Kementerian Kewangan pada 1991 dulu. Okey, korang boleh baca berkenaan dengan apa ni, banyak dah yang orang share laporan polis Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin pada 30 Julai 1999. Saya nak bagi anda dengar pula. Tak cukup dengan tu, saya nak bagi anda dengar pula lisan sendiri daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekejap. They condemn me, my wife.